Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri. Nama saya Farah Najwa dan saya merupakan pelajar lepasan STPM bagi tahun 2020 dan kini melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana muda kaunseling di Universiti Malaya. Dan hari ini saya nak kongsikan sedikit pengalaman dan juga tips skor subjek pengajian am. Sebelum kita masuk STPM pun kita dah dengar yang subjek pengajian am ni susah dan susah nak lulus. Betul ke? Sebenarnya daripada pengalaman saya sendiri, pada mulanya nak belajar subjek pengajian am ni agak susah sebab dia agak berbeza daripada subjek-subjek lain. Dan terdapat pelbagai konsep, idea yang perlu kita pelajari dalam masa yang singkat. Tapi tak bermakna bila orang lain anggap subjek tu susah, kita pun anggap subjek tu susah tanpa usaha ataupun effort untuk belajar. Untuk subjek pengajian am, bukan hanya menghafal dan faham sahaja, tapi satu cara untuk kita uji kefahaman kita terhadap subjek tu adalah dengan membuat soalan. Dari situlah membuat soalan ujian ke ataupun peperiksaan ke, dari situlah kita nampak kefahaman kita tu sampai tahap mana. Tips saya, uji diri sendiri dengan menjawab ujian ataupun kertas-kertas percubaan dan sebagainya tu adalah kita lihat improvement instead of kita lihat A untuk setiap ujian. Pengalaman awal saya menjawab ujian subjek pengajian am ni, saya tak terus dapat A. Maksudnya bila saya first time jawab tu, seingat saya dapat C. Dan saya tak letak C itu sebagai satu perkara yang negatif, di mana bagi saya C itu adalah hanya semata-mata markah. Dan apa yang penting adalah saya nak lihat di mana bahagian yang saya okey, di mana bahagian yang saya perlu usahakan lagi dan sebagainya. Instead of kita lihat situ sebagai satu kegagalan. Secara jujurnya, untuk setiap ujian dan percubaan untuk subjek pengajian am ni jarang saya dapat A. So, antara tips yang saya lakukan untuk naikkan daripada grade C ke A itu adalah dengan kenal dahulu konsep dan idea yang kita akan belajar. Untuk subjek-subjek lain sekalipun, perkara pertama yang kita perlu buat adalah fahamkan idea dan konsep sebelum buat nota dan sebagainya. Dan juga kita boleh buat panduan ataupun guideline tentang apa yang akan dipelajari untuk kita lihat gambaran penuh silibus dan kita boleh kuasai tajuk-tajuk tu dalam masa sedikit demi sedikit. Apa yang dimaksudkan dengan guideline ni adalah kita refer kepada sukatan pelajaran. Maksudnya kita tahu tentang tajuk, subtajuk dan konteks yang akan kita belajar dalam subtajuk tersebut. Dan jangan rushing untuk faham semua benda dalam satu masa. So kita perlu ikut pace sendiri, asalkan dia tak terlalu lambat, walaupun masa untuk kita belajar tu singkat. Dan kita perlu fahamkan topik by topik untuk jump ke topik seterusnya. Maksudnya kita perlu betul-betul faham tentang topik sebelum itu in order for us untuk belajar topik yang lain. Tips yang kedua adalah kita perlu buat soalan past paper, percubaan, ujian dan lain-lain. Mesti semua tanya mana nak dapat kan soalan-soalan lepas ni. Sebenarnya banyak je sumber yang boleh didapatkan adalah daripada Telegram ataupun mana-mana website. Okay? Dan boleh juga refer kepada cikgu untuk soalan-soalan past paper. Apa pentingnya sebenarnya kita buat soalan-soalan lepas ni instead of kita just why not kita study dan hafal je. Pentingnya soalan-soalan lepas ni adalah untuk bantu kita kenal pasti dan lebih familiar dengan format soalan. Sebab subjek pengajian am ni dia more kepada format dan juga skema jawapan. Dan soalan-soalan lepas ni juga adalah untuk kita lebih kenal pasti kehendak soalan dengan baik. Maksudnya bila ditanya apa-apa soalan sekalipun, kita dah boleh kenal pasti sebab kita dah ada guideline, kita dah tahu tajuk apa dan subtajuk apa yang kita pernah belajar.
Dan ini adalah cara saya buat nota untuk soalan esei, di mana yang hitam tu adalah tajuk besar dan tulisan hitam yang di highlight tu adalah kehendak soalan. Contohnya macam sebab, masalah, kesan, manfaat dan sebagainya. Dan saya akan tulis poin-poin penting sahaja di bawah kehendak soalan tersebut dan sedikit huraian. Tips yang ketiga adalah buat buku mistakes. Mesti macam semua tak pernah dengar kan buku mistakes ni, ataupun ada yang pernah dengar. Dan tujuan kita buat buku mistakes ni adalah untuk salin semula soalan yang pernah dijawab. Okey, contohnya dekat tepi ni adalah cara saya menaip semula soalan yang pernah dijawab. Tak kiralah pernah salah ke ataupun soalan yang agak crucial ataupun sedikit susah. Dan saya akan tulis semula selepas saya jawab ujian ataupun daripada buku-buku lah soalan-soalan yang saya jumpa. Kita boleh susun ikut topik ataupun jenis soalan. Dan untuk semester 2 dan semester 3 kita akan ada soalan graf dan petikan, di mana untuk buku mistakes ni saya akan susun dia mengikut bahagian dia sendiri untuk memudahkan saya refer ataupun revise ikut bahagian. Untuk buku mistakes ni lepas kita buat ulang kaji tu, kita boleh tulis tangan ataupun type soalan yang jawab salah dan tulis jawapan yang betul. Tak kisahlah ikut kesesuaian masing-masing, whether nak tulis tangan ataupun type. Dan tujuan saya buat buku mistakes ni juga adalah mudah untuk kita refer semula dan kita jimat masa instead of kita nak go through one by one daripada soalan yang kita dah pernah jawab tu. Tips yang kelima untuk skor pengajian am adalah fokus and ask questions. Kenapa saya cakap pasal benda ni adalah disebabkan subjek pengajian am ni dikira subjek yang susah, di mana bila kita tak betul-betul fokus dan kita tak betul-betul faham konsep yang kita belajar tu dalam kelas, it will be hard for us untuk revise semula apa yang kita belajar dalam kelas tadi di rumah. So, apa yang kita perlu buat? Fokus dalam kelas ke ataupun belajar di rumah? Tips saya adalah try to give your 100% focus in class in order untuk kurangkan masa kita nak memahami konsep tu di rumah. So, kita dah menjimatkan masa di situ. Dan di rumah kita boleh ambil masa tersebut untuk lebih fokus kepada belajar ataupun revise bahagian-bahagian yang kita kurang mahir atau tidak mahir. Sebelum saya tamatkan video ni, ada sedikit advice ataupun sedikit semangatlah untuk para pelajar yang baru mendaftar. Walaupun orang di luar sana mengatakan yang subjek pengajian am ni susah nak lulus, susah nak dapat A, awak boleh buat ke? Awak boleh dapat capai apa yang awak nak ke? It's up to them untuk bercakap, kerana awak sendiri yang tahu kemampuan dan effort banyak mana yang awak perlu keluarkan. Dan instead of kita target apa yang kita nak, try to put in our mindset di mana kita buat sehabis baik, kita buat yang terbaik. Okay? Saya juga nak ingatkan bahawa it's possible for you to get and achieve A in pengajian am. Semoga berjaya dalam menjalani your life as a STPM student. Take this as satu peluang yang tak semua orang dapat, dan you are chosen to be here today. Terima kasih. Assalamualaikum and bye.